Hai dan selamat datang ke Global Eye. Saya Natasha Kerjek dan malam ini kita akan melihat cerita-cerita utama yang menjadi tajuk utama di seluruh dunia minggu ini. Mari kita lihat apa yang boleh dijangkakan malam ini. Adakah perang Rusia-Ukraine akan berakhir suatu hari nanti? Baiklah, sementara kedua-dua pihak terus berbalas tembakan, persoalan timbul tentang siapa sebenarnya yang mempunyai kelebihan dan kita akan membincangkan perkara itu. Dan selepas ini, jika Anda risau tentang kemampuan untuk membeli tiket penerbangan seterusnya, Anda tidak keseorangan. EasyJet kini meredakan kebimbangan mengenai bahan api untuk musim panas dengan mengatakan bahawa tiada risiko kekurangan buat masa ini, walaupun ketegangan di Timur Tengah terus membuat pasaran minyak tidak menentu. Selain itu, Amerika Syarikat mendakwa pemimpin Cuba Raul Castro atas tuduhan pembunuhan ketika Cuba bergelut untuk terus bertahan dari segi kewangan di tengah-tengah sekatan baharu Amerika. Kami ada semua butirannya. Tetapi sebelum kita pergi ke semua itu dan banyak lagi, mari kita lihat beberapa berita utama yang menjadi tajuk utama di seluruh dunia minggu ini. Satu bencana perlombongan maut di utara China kini digelar sebagai yang terburuk di negara itu dalam 17 tahun. Selepas sekurang-kurangnya 82 orang maut dalam letupan gas besar di sebuah lombong arang batu di utara China. Pihak berkuasa berkata kekeliruan berlaku akibat kiraan awal yang huru-hara, dengan 247 pekerja berada di bawah tanah ketika letupan ini berlaku lewat Jumaat. Berpuluh-puluh lagi cedera dan 2 orang masih hilang. Buat masa ini, beberapa pegawai syarikat telah ditahan dan mereka sedang disiasat. Beijing kini menyeru siasatan penuh dan pemeriksaan keselamatan yang diperbaharui selepas media kerajaan sekali lagi memberi amaran tentang tekanan berbahaya untuk mengutamakan pengeluaran berbanding keselamatan dalam industri arang batu China yang besar. Sementara itu, pesawat tentera Amerika telah menjalankan latihan jarang berlaku di atas Caracas. Ini adalah latihan pertama sejak operasi Amerika Syarikat yang menumbangkan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela awal tahun ini. Pegawai berkata 2 pesawat Osprey telah mendarat berhampiran kedutaan Amerika Syarikat yang dibuka semula semasa apa yang digambarkan sebagai latihan pemindahan tindak balas pantas. Kini Washington berkata bahawa ia berkaitan dengan kesiapsiagaan dan menstabilkan negara di bawah pentadbiran politik baharu. Tetapi di lapangan, gambaran pesawat Amerika Syarikat terbang di atas ibu kota diterima dengan sangat berbeza, dengan setengah rakyat Venezuela menganggapnya sebagai pertunjukan kekuatan yang tidak dialu-alukan. Dan di Eropah, Serbia berada dalam keadaan tegang apabila puluhan ribu penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan di Belgrade dan kali ini ia menjadi ganas. Perhimpunan anti-kerajaan yang diketuai pelajar bagi membantah 12 tahun pemerintahan Presiden Aleksandar Vučić kini telah bertukar menjadi pertempuran dengan pasukan rusuhan. Polis melepaskan gas pemedih mata dan bom tangan kejutan apabila kumpulan penunjuk perasaan membaling suar, botol dan batu. Gerakan ini bermula kira-kira 18 bulan lalu dan tercetus akibat runtuhan stesen kereta api yang mengorbankan 16 orang serta mencetuskan kemarahan terhadap rasuah dan kecuaian pihak kerajaan. Dan SpaceX baru sahaja membawa roket paling berkuasanya ke ambang realiti komersial, tetapi ia tidak berakhir dengan tenang. Pada hari Jumaat, syarikat itu melancarkan ujian penerbangan Starship ke-12 dari Texas menghantar roket generasi baharu yang besar itu ke angkasa dalam satu percubaan berisiko tinggi. Kini, misi ini berakhir dengan pendaratan terkawal di Lautan Hindi. Ia diikuti dengan letupan besar. Tetapi walaupun begitu, SpaceX menanggap ujian ini sebagai langkah penting ke hadapan untuk Starship V3. Ini adalah sistem baharu yang direka untuk membolehkan pelancaran satelit Starlink dengan lebih kerap dan untuk menghantar misi NASA ke bulan pada masa hadapan. Dan kini kita telah sampai ke puncak. Sudah lebih daripada 4 tahun sejak Rusia melancarkan perang ke atas Ukraine. Dan sementara kedua-dua pihak terus berbalas tembakan dengan serangan besar-besaran terbaru di Moskow dan Kiev. Terdapat semakin banyak laporan dari dalam Rusia yang menunjukkan bahawa tekanan mungkin akhirnya mula dirasai Presiden Vladimir Putin.
Antara ekonomi yang semakin perlahan, gangguan internet, dan kekecewaan di kalangan golongan elit, malah suara-suara yang menyokong perang juga nampaknya mula mempersoalkan kemana semua ini akan berakhir. Namun begitu, Moskow tetap menegaskan bahawa kemenangan di Donbas masih boleh dicapai. Jadi persoalan besar sekarang ialah ini. Adakah Putin masih mengawal sepenuhnya? Atau adakah kita mula melihat keretakan di dalam Kremlin itu sendiri? Bersama kami di panel malam ini untuk membincangkan implikasi politik perang di Ukraine, kita ada Katerina Lisunova. Beliau ialah seorang wartawan Ukraine dan penasehat media di Razom for Ukraine. Kita juga ada bekas juru cakap Presiden Vladimir Putin, Sergei Markov, dan wartawan kanan kami, Owen Alterman, bersama kita. Tapi, sebelum kita mulakan perdebatan kita, mari kita dapatkan sedikit latar belakang. Perang Rusia di Ukraine kini bukan lagi sekadar tentang momentum di medan perang, tetapi lebih kepada ketahanan politik Vladimir Putin di dalam negara. Putin telah menyatakan dengan jelas bahawa beliau masih mahu kawalan penuh ke atas Donbas sebagai matlamat utama perang, tetapi matlamat itu menuntut harga yang mahal. Korban Rusia terus meningkat. Ukraine kini menyerang lebih jauh ke dalam wilayah Rusia, dan perang ini bukan lagi sesuatu yang boleh Moskow jauhkan sepenuhnya daripada pengetahuan rakyatnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Putin telah menahan pelbagai kejutan yang mungkin mengancam pemimpin lain. Sekatan, kegagalan ketenteraan, pengasingan antarabangsa, malah pemberontakan bersenjata. Namun, walaupun semua ini berlaku, lelaki yang mengetuai Kremlin itu masih bertahan. Tetapi tekanan semakin memuncak. Jika Rusia tidak dapat mencapai matlamat perang yang dinyatakan dan malah cengkamannya semakin lemah di tempat-tempat seperti Crimea yang telah berada di bawah kawalan kukuh Rusia selama lebih 10 tahun, adakah Putin akhirnya perlu mengurangkan cita-citanya? Jika serangan Ukraine terus sampai ke pusat-pusat penduduk Rusia, adakah ia akan mengukuhkan sokongan terhadap perang atau mula membuat rakyat Rusia menentangnya? Dan jika jumlah kematian terus meningkat, bilakah kosnya menjadi terlalu tinggi sehingga Kremlin sendiri pun tidak mampu menanganinya? Perang mungkin belum sampai ke penghujungnya, tetapi persoalan politik semakin kuat kedengaran. Adakah hari-hari Putin di pejabat sudah terhitung? Baiklah semua, kita akan mulakan dengan pusingan kilat 30 saat kita. Setiap ahli panel kita akan mempunyai 30 saat untuk menjawab soalan pertama dalam perdebatan kita. Dan soalan itu ialah, adakah hari-hari Putin di pejabat sudah terhitung? Katerina, silahkan. Terima kasih, Natasha. Ya, hari-harinya sudah terhitung atas beberapa sebab yang sangat mudah. Pertama sekali, dia seorang diktator tua dan setiap hari, secara literal setiap hari, bukan sahaja menghampirkan penghujung kuasanya, malah penghujung hayatnya. Hari-harinya memang pasti sudah terhitung dan juga dia benar-benar tidak berpijak pada realiti tentang ke mana peperangannya sedang menyeret dia dan negaranya. Baiklah, Sergei, apa pendapat awak? Vladimir Putin akan kekal dalam jawatan kerana dia telah dipilih secara demokratik dan semua orang tahu bahawa sokongan terhadap Putin sangat tinggi. Sekarang ia sedikit menurun daripada saya rasa 75 kepada 68 lebih kurang begitu. Tetapi beliau masih kelihatan sebagai pemimpin Eropah yang paling popular di kalangan semua penduduk. Dan orang ramai sangat menyokong idenya bahawa rejim pengganas neo-Nazi Ukraine yang tidak sah itu harus dihapuskan dan terus ditekan. Baiklah Owen, teruskan. 30 saat. Natasha, kita mungkin lebih dekat kepada penghujung era Putin berbanding permulaannya. Tetapi itu tidak bermakna kita sudah hampir ke penghujungnya. Lihat, jelas sekali ada masalah untuk Putin di dalam negara dan di barisan hadapan. Tetapi pada akhirnya, Rusia masih lagi sebuah kuasa besar. Ukraine memang berhak berbangga dengan apa yang telah dicapainya dalam peperangan drone dan betapa berdikarinya mereka sekarang. Dan Ukraine memang ada kelebihan. Tetapi Natasha, pada akhirnya, Ukraine tidak mempunyai katruf. Sengaja saya buat permainan kata itu. Baiklah, sekarang saya ingin membuka perbincangan ini untuk jawaban yang lebih panjang. Kita tidak lagi mempunyai pemasa 30 saat. Saya ingin bercakap tentang isu kelemahan politik. Adakah tanda-tanda kelemahan politik? Tinjauan pendapat yang kini muncul dari Rusia yang nampaknya menunjukkan bahwa mungkin Putin sedang kehilangan sokongan yang pernah dimilikinya sebelum ini akan menyebabkan Presiden Asia Trump menjauhkan diri daripada Putin dan lebih mendekati Ukraine. Katerina. Pertama sekali, saya ingin mulakan dengan fakta bahawa Ukraine hari ini terjaga daripada salah satu serangan terbesar yang pernah berlaku sebelum ini, terutamanya di Kiev. Dan salah satu contoh bagaimana Rusia dan Putin sangat tidak berpijak pada realiti ialah hakikat bahawa mereka telah menyerang dengan peluru berpandu balistik. Sekali lagi, sasaran orang awam
tiada sasaran ketenteraan dan mereka telah membelanjakan banyak wang untuk sasaran-sasaran tersebut. Sedangkan wilayah mereka sendiri dibalas oleh pasukan Ukraine dan semakin banyak kilang penapisan minyak disasarkan pada malam yang sama. Yang mana ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan Rusia tidak peduli tentang rakyat mereka sendiri, tetapi mereka benar-benar mahu memusnahkan Ukraine dari segi budaya dan wilayah. Berbalik kepada kedudukan Presiden Amerika. Pada akhirnya, Presiden Trump akan faham bahawa Ukraine mempunyai kelebihan dan beliau akan memahaminya. Pertama sekali, demi rakyat Amerika, demi masa depan Amerika, kerana di sinilah masa depan berada. Dan itu adalah sesuatu yang akan berlaku akhirnya kerana Donald Trump sayangkan negaranya, sayangkan rakyatnya dan inilah yang akan kita lihat dalam masa terdekat. Sergey, apa respons anda terhadap perkara itu? Pertama sekali, saya tidak fikir orang yang benar-benar rasional boleh percaya apa yang rakan kita dari Kiev katakan kerana setiap ayat seterusnya bercanggah dengan ayat sebelumnya. Sudah tentu itu hanyalah propaganda dalam bentuk yang sangat radikal. Dan tolong jangan gambarkan seolah-olah kami mempercayai apa yang dia katakan. Sudah tentu tidak, tentang kelemahan politik dan sebagainya. Dan seperti yang kita faham, Trump memutuskan untuk mengiktiraf Crimea dan Donbas sebagai sebagian daripada Rusia. Dan bahawa tentera Ukraine harus berundur dari Donbas dan tentera Rusia pula sebagai pertukaran harus berundur dari wilayah Kharkiv ke wilayah Khum dan wilayah Dnipropetrovsk yang telah ditawan oleh tentera Rusia. Dan ia sepatutnya menjadi pertukaran wilayah dan pengiktirafan bidang kuasa oleh Amerika Syarikat terhadap Crimea dan Donbas. Tetapi Donald Trump tidak mampu untuk memenuhi perjanjian ini. Itulah sebabnya dia menjauhkan diri dari Putin kepada Zelensky kerana bagi Trump, Putin adalah seorang pemimpin politik yang besar dan kuat yang sangat dihormatinya. Dan Zelensky baginya adalah musuh, merupakan kawan kepada semua musuh Donald Trump. Sudah tentu dia sangat tahu perkara ini. Dan juga Zelensky telah memberikan maklumat palsu kepada musuh-musuh Donald Trump untuk memenjarakan Trump. Dan mungkin Anda ingat, dia pernah dia menghabiskan beberapa jam di dalam penjara. Jadi tidak ada peluang. Tetapi Trump kini tidak mampu untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dicapai di Alaska. Itulah sebabnya keadaan begini dan ia hanyalah kesinambungan perang. Sergey, Anda mungkin betul bahawa Ukraine tidak akan dapat mencapai hasil maksimum seperti yang diimpikan oleh sesetengah orang. Baru-baru ini, dengan kejayaan menggunakan drone dan membantu negara-negara Timur Tengah serta lebih berdikari dalam persenjataan, Ukraine, dalam arti kata lain, mengambil contoh daripada Israel, belajar betapa pentingnya membangunkan industri pertahanan sendiri untuk menjadi berdikari. Apa yang telah dilakukan oleh Ukraine memang sangat mengagumkan. Sebaliknya, Rusia juga tidak boleh mengharapkan hasil maksimum. Anda tahu, cuba lihat sahaja hasil harian, ringkasan harian daripada Institute for the Study of War untuk semalam. Ia hampir seperti membaca skrip filem perang yang tragis. Di satu pihak, pasukan Ukraine bergerak lebih jauh ke belakang barisan hadapan Rusia. Anda boleh dengar penulis blog tentera Rusia menurut laporan itu bercakap tentang bagaimana pegawai Rusia melebih-lebihkan pencapaian mereka di medan perang. Mereka juga bercakap di sana tentang bagaimana pihak Ukraine mampu menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, logik kimia, infrastruktur minyak. Ia sangat mengagumkan. Sebaliknya, apa yang sebenarnya tidak disebut dalam laporan itu ialah apa yang kita dengar sebelum ini. Serangan Rusia ke atas Kiev, termasuk menurut Ilya Ponomarenko dari Kiev Independent, ke atas Museum Chernobyl di Kiev. Ia benar-benar menyayat hati apabila melihat objek-objek itu musnah, bersama kemungkinan orang awam turut terbunuh. Dan juga, Vladimir Zelensky memberi amaran tentang serangan peluru berpandu jarak sederhana Rusia ke atas Kiev. Intinya, setiap pihak telah menunjukkan bahawa mereka boleh bertahan, boleh menembak, dan masih mampu berjuang. Bagi Ukraine, ini adalah satu pencapaian yang sangat mengagumkan sepanjang 4 tahun, tetapi bukan yang maksimum. Dan jika rakyat Ukraine merasakan keadaan memihak kepada mereka,
Mereka mungkin sedang memperdaya diri mereka sendiri pada tahap tertentu. Kerana Rusia pada akhirnya adalah sebuah kuasa besar dan peperangan asimetri hanya berkesan jika pihak yang lebih besar dan lebih kuat dalam pertarungan itu berasa terikat dengan peraturan dan norma. Tidak jelas sama ada Vladimir Putin berasa begitu. Dan jika beliau sanggup meningkatkan ketegangan sepenuhnya, maka beliau mungkin dapat memenangi peperangan itu walaupun dengan pencapaian besar Ukraine. Catherine, saya perasan awak banyak menunjukkan reaksi wajah terhadap apa yang dikatakan oleh kedua-dua tetamu kita. Apa yang ingin awak katakan sebagai respon kepada apa yang Owen katakan? Pertama sekali, saya berpangkalan di Washington DC, bukan di Kiev. Ini hanya untuk memperjelaskan kepada penonton anda. Satu lagi pemikiran ialah ramai orang berpegang pada hujah bahawa Rusia mempunyai kuasa hanya kerana saiznya. Tetapi Rusia tidak mempunyai sebarang keupayaan pembangunan teknikal. Satu-satunya sumber yang Rusia sentiasa ada ialah sumber semula jadi yang mereka gali dari tanah dan jual kepada semua orang. Tetapi mereka tidak pernah mempunyai kelebihan dalam teknologi dan pembangunan lain. Dan kita dapat lihat dengan jelas sekarang. Selain itu, saiz, jika kita bercakap tentang peperangan, sebenarnya memberi kesan negatif kepada Rusia sekarang kerana mereka memang tidak mempunyai cukup pertahanan udara untuk melindungi semua objek ketenteraan dan ekonomi yang diperlukan. Dan kita dapat lihat ini sedang berlaku dengan rancak sekarang. Sekarang Anda tahu. Saya ingin bercakap sedikit tentang jumlah korban Rusia yang semakin meningkat, yang telah kita lihat dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Ada tahu, kita dengar Owen sebut tentang serangan Ukraine yang lebih mendalam ini, yang dalam banyak cara telah menyerang bahagian-bahagian Rusia yang tidak disangka akan diserang. Atau boleh dikatakan ramai yang menjangkakan Ukraine tidak mempunyai keupayaan untuk menyerang. Soalan saya untuk Sergei, saya ingin tanya Anda, adakah kita sedang melihat perpecahan dalam pertimbangan di Moskow karena terdapat peningkatan jumlah kematian akibat perang ini di pihak Rusia? Rusia hebat. Kematian. Kerana semua pihak berkuasa ini hanyalah propaganda dan lihat pada angka-angka itu sangat mudah. Sepanjang 2 tahun sebelumnya terdapat pertukaran mayat askar yang terkorban. Ia 1 lawan 40. 1 lawan 40. Seorang askar Rusia telah ditukar dengan 40 askar Ukraine. Ini berlaku sepanjang 2 tahun. Sekarang ia sedikit berubah dan kini 1 lawan 15. Ini bermaksud sehingga kini walaupun dengan serangan Rusia yang sedikit berkurang, walau bagaimanapun pada bulan April dalam pertukaran ini, nisbahnya ialah 1 askar Rusia yang terbunuh berbanding 15 askar Ukraine. Sudah tentu, kita juga harus mengambil kira bukan sahaja jumlah askar yang terbunuh, tetapi juga hakikat bahawa tentera Rusia sedang mara ke hadapan. Itulah sebabnya medan perang berada di bawah kawalan Rusia. Tetapi ini juga menunjukkan bahawa adalah mustahil untuk berfikir secara rasional dan munasabah bahawa Rusia, bagaimana nak kata, jumlah askar yang terbunuh lebih ramai daripada Ukraine. Dan kedua, anda harus mengambil kira bahawa permintaan Rusia bukan untuk mengambil Donbas. Tidak. Permintaan Rusia ialah Ukraine harus menjadi negara demokratik, normal, neutral, tetapi bukan rejim neonazi yang bersifat pengganas seperti sekarang. Itulah sebabnya pilihan raya bebas dan adil adalah permintaan Rusia. Menghentikan penindasan politik terhadap Yahudi Ortodoks. Yahudi Ortodoks adalah permintaan Rusia. Sergei. Menghentikan penindasan politik terhadap bahasa Rusia yang merupakan bahasa ibunda bagi 70% rakyat Rusia. Baiklah. Sergei, saya ingin tanya sesuatu kepada awak. Baiklah. Silakan. Saya ingin tanya awak sesuatu tentang gangguan internet yang kita lihat di seluruh Rusia. Jika awak tahu jumlah korban yang dilaporkan itu sebenarnya palsu, kenapa kita melihat begitu banyak sekatan internet dikenakan di seluruh Rusia sehingga menyukarkan rakyat Rusia biasa untuk mengakses media arus perdana di seluruh dunia berkaitan perang yang sedang berlaku? Jumlah korban Rusia tidak berkurang, tetapi ia jauh lebih kecil berbanding jumlah korban Ukraine. Dan saya patut ingat bahwa Rusia mempunyai, tetapi ini bukan sekadar tentang angka. Cuma, kenapa kita melihat gangguan internet ini berlaku? Saya dah terangkan. Ini memang laju.
Rusia masih belum melakukan mobilisasi besar-besaran seperti di Ukraina, tetapi hanya sukarelawan yang pergi berperang selama ini, kecuali 1 bulan sejak permulaan perang. Dan jika Anda lihat di internet, Rusia kini cuba untuk membuat aplikasi pemesejan berdaulat sendiri, kerana orang-orang dalam pihak berkuasa percaya bahawa ia terlalu berbahaya dari segi politik. Jika aplikasi mesej utama berada di bawah kawalan negara-negara barat yang sebenarnya terlibat dalam perang hibrid dan perang proksi terhadap Rusia, itulah sebabnya usaha itu diteruskan. Tetapi kebanyakan rakyat Rusia sudah tentu cenderung untuk menggunakan aplikasi mesej yang lain. Dan ada beberapa banyak kerana ia ditutup dan berkaitan dengan Mudaaleh, internet Mudaaleh, ia digunakan oleh drone Ukraine untuk menyasarkan. Itulah sebabnya ia agak terhad. Orang ramai sangat tidak gembira tentang perkara ini. Saya takut untuk bercakap, kami sangat berhati-hati. Tetapi walau bagaimanapun, mereka menerima bahawa ini adalah realiti. Dan ini sebenarnya akan menjadi realiti di negara-negara Eropah juga dalam beberapa tahun akan datang. Katrina, adakah Anda ingin memberi respon kepada apa yang kita dengar Sergei katakan sebentar tadi? Maksud saya sebenarnya mungkin hanya satu perkara saja yang boleh saya katakan, iaitu fakta bahawa orang Rusia tidak mengambil mayat tentera mereka yang terkorban dan jumlah mereka yang telah terbunuh. Ini hanyalah satu lagi tanda bahawa mereka memang langsung tidak peduli tentang rakyat mereka sendiri. Dan mereka mungkin tidak tahu, kemungkinan besar mereka mungkin tidak tahu jumlah sebenar korban kerana perang yang berasaskan khayalan yang mereka sedang lalui ini. Dan ini satu lagi fakta hakikat bahawa mereka tidak mahu mengambil mayat mereka yang terbunuh sebanyak itu atau mungkin mereka tidak dapat menemui mayat-mayat itu. Sebenarnya ia adalah gambaran yang sangat menyedihkan tentang situasi yang kita lihat di Rusia sekarang. Dan saya ingin memberi Anda ruang untuk memberi respon, Sergei. Sila teruskan. Dia sedang berbohong. Dia baru saja berbohong. Saya rasa semua orang faham bahawa dia memang sedang berbohong. Dan adakah Anda mahu memberi reaksi terhadap perkara itu? Ya, sudah tentu. Beberapa perkara. Pertama sekali, kepada Sergei, saya perlu katakan, sebagai seorang rakyat Israel dan sebagai seorang Yahudi, adalah sangat menghina untuk mendengar kerajaan Ukraine digambarkan sebagai Nazi. Saya tahu Anda tidak melakukannya kerana kebencian terhadap orang Yahudi atau kerana motif antisemitisme. Saya tahu itu. Tetapi saya rasa dan saya yakin, saya bukan seorang sahaja yang merasakan bahawa adalah sangat tidak wajar untuk, dalam erti kata lain, meremehkan legasi Nazi dan kengerian Nazi dengan melabelkan kerajaan Ukraine sebagai Nazi. Sedangkan saya rasa jelas mereka tidak layak menerima label itu. Juga berkaitan dengan gangguan internet. Saya faham maksud anda tentang kemungkinan rakyat Ukraine boleh menggunakan internet terhadap Rusia dari segi ketenteraan. Kita telah melihat di Israel sebagai contoh gangguan pada sistem GPS di beberapa bahagian negara itu pada waktu-waktu tertentu sepanjang 2,5 tahun yang lalu. Dan walaupun ia agak mengecewakan bagi kami memahaminya. Tetapi keluasan sekatan internet di Rusia jelas kelihatan sebagai satu cubaan untuk mengawal maklumat. Dengan semua itu, Natasha, seperti yang telah kita pelajari daripada pengalaman pahit sepanjang 4 tahun lalu, perang ini bukan sahaja mengenai keadilan, ia juga mengenai keamanan. Dan mengimbangi kedua-dua matlamat itu adalah sama penting seperti sebelumnya. Dan saya bimbang tentang kemungkinan sikap angkuh di pihak Ukraine. Perasaan bahawa berdasarkan kejayaan, walaupun sedikit di medan perang, kejayaan dari segi geopolitik, dalam peperangan drone dan dari segi operasi dengan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia. Walaupun kejayaan itu mengagumkan, Ukraine mungkin terlupa bahawa dalam peperangan tidak seimbang apabila pihak yang lebih kuat tidak semestinya terikat dengan peraturan dan norma. Dan ya, apabila pihak yang lebih kuat pada akhirnya memiliki senjata nuklear, keangkuhan itu perlu dikawal dan dasar perlu rasional serta bijak dan pragmatik. Dan saya harap orang di Kiev sentiasa ingat perkara itu ketika mereka menghadapi situasi yang sudah tentu amat perit. Sergei, saya berminat untuk mendengar pandangan Anda tentang apa matlamat akhir pada ketika ini untuk Putin dan Kremlin. Anda tahu, adakah kita sedang melihat perang ini menuju ke penghujungnya? Atau adakah Anda pikir kita masih akan melihat banyak pertempuran pada masa akan datang? Rusia bukan berperang untuk wilayah. Rusia adalah negara terbesar di dunia. Rusia berjuang untuk kebebasan rakyat di Ukraina.
Pertama sekali, untuk kebebasan dan keselamatan mereka yang mengundi dalam referendum dan menyertai Rusia di 5 wilayah baru ini, tetapi juga untuk rakyat yang tinggal di Ukraine. Mereka sepatutnya bebas daripada rejim Nazi baharu. Saya menegaskan tentang rejim Nazi baharu ini. Jika Anda mahu, saya boleh berikan satu fakta yang sangat mudah yang boleh dibuktikan oleh Kongres Amerika Syarikat bahawa ini adalah rejim Nazi baharu. Ia memang mudah. Dan Rusia tidak mahu sebarang ancaman daripada rejim Ukraine, sama ada kepada Rusia maupun kepada rakyat Rusia di Ukraine. Dan majoritinya adalah rakyat Rusia yang tinggal di sana. Di Ukraine, kerana Kiev, seperti yang Anda mungkin tahu, pernah menjadi ibu kota Rusia selama 3 abad dalam sejarah. Ukraine adalah sebahagian daripada Rusia selama 1000 tahun. Dan Ukraine sebenarnya bermaksud, Anda tahu, sudut Rusia. Ia adalah terjemahan bagi perkataan Ukraine, yaitu sudut Rusia. Sebab itulah bagi Vladimir Putin, matlamatnya sangat jelas. Tiada ancaman daripada rejim Ukraine, sama ada kepada Rusia atau kepada rakyat Ukraine. Maksudnya, penyah militeran, penyah Nazian, pendemokrasian, dan menghentikan penindasan politik. Sangat mudah. Katarina, saya ingin dengar pandangan awak tentang perkara ini. Adakah perang sedang memasuki fasa penamat menurut pendapat awak? Atau kita masih ada bertahun-tahun lagi untuk berperang? Dan juga sila balas kepada Sergei jika mahu. Saya nampak awak menggelengkan kepala. Jadi pertama sekali, jika kita bercakap tentang perang, saya rasa ia akan mengambil masa yang lama kerana ia akan berlarutan selagi retorik Rusia masih sama seperti yang kita dengar sebentar tadi. Sehingga saat mereka mengubah retorik itu, situasinya mungkin akan tetap sama walaupun Ukraine pasti sudah dan sedang mencapai kemajuan, termasuk memperoleh semula wilayah. Dan walaupun pada saat Ukraine berjaya mengusir Rusia dari wilayahnya, Rusia masih akan menyerang dan kita mungkin akan melihat situasi yang sangat mirip dengan apa yang berlaku di Israel. Dan kita akan terus hidup bersama untuk beberapa waktu sehingga Rusia menerima hakikat bahawa mereka tidak boleh mempunyai sebarang tuntutan wilayah ke atas Ukraine. Sama ada berdasarkan propaganda, idea sejarah atau apa sahaja, mereka memang tidak berhak untuk berbuat demikian. Dan sehingga mereka memahami perkara itu, konflik ini akan terus berlaku. Tetapi ia akan menjadi semakin sukar dan mencabar untuk Rusia setiap hari. Apa yang saya boleh katakan dengan pasti ialah saya tahu bahawa serangan drone ke atas Rusia, serangan balas akan bertambah menjelang akhir tahun, menjadi lebih besar dan jumlah korban Rusia juga akan meningkat dengan ketara. Tetapi inilah yang akan kita lihat menjelang akhir tahun ini. Adakah Rusia di bawah pimpinan Putin akan memahami perkara ini dan akan menyelamatkan rakyatnya atau tidak? Soalan ini masih terbuka untuk mereka. Baiklah, malangnya kita terpaksa menamatkan perdebatan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kita. Kita akan berehat seketika untuk iklan. Teruskan bersama kami di Global Eye. Kami akan kembali sebentar lagi. Dan kita kembali bersama Global Eye, saya Natasha Kirjik dan terima kasih kerana terus bersama kami. Sebuah kereta api penumpang yang penuh sesak melalui barat daya Pakistan telah terkena serangan bom berani mati yang dahsyat, mengorbankan sekurang-kurangnya 23 orang dan mencederakan lebih daripada 70 yang lain. Pegawai berkata sebuah kenderaan yang dipenuhi bahan letupan telah diletupkan berhampiran landasan kereta api di Quetta. Sebaik sahaja kereta api itu melintas, menyebabkan 2 gerabak terbalik dan terbakar. Terdapat ramai mangsa dan banyak rumah telah musnah. Saya berasal dari kawasan ini. Awal pagi tadi berlaku letupan yang sangat besar. Apabila saya keluar dan melihat, keadaan di sekitar kereta api itu sangat huru-hara. Kumpulan Militan Pemisah (BLA)
telah mengaku bertanggung jawab dengan mengatakan mereka menyasarkan anggota keselamatan, walaupun orang awam turut terkorban. Ini adalah kumpulan yang menuntut kemerdekaan daripada Kerajaan Pusat Pakistan. Beralih ke Afrika sekarang. Afrika Timur sudah menghadapi perdebatan dasar mengenai pakaian terpakai. Dan isu utamanya di sini sebenarnya sangat mudah. Kerajaan-kerajaan mengatakan bahwa lambakan impor murah dari Barat menjadikan hampir mustahil untuk membina industri tekstil tempatan. Pegawai-pegawai berhujah bahawa walaupun ia mewujudkan pekerjaan, ia kebanyakannya mengekalkan negara-negara dalam aktiviti jual semula bernilai rendah dan bukannya pembuatan. Dan itulah sebabnya Uganda baru sahaja menjadi negara terkini yang mengenakan levai 30% ke atas pakaian terpakai. Penyokong berkata langkah ini akan melindungi industri tempatan dan alam sekitar. Tetapi pengkritik memberi amaran bahawa ia berisiko menyebabkan pengguna tidak mampu membeli tanpa menyelesaikan jurang pengeluaran yang lebih mendalam. Kini, Kanada sedang menghadapi ujian perpaduan nasional terbesar dalam beberapa dekad. Kerana pada bulan Oktober ini, wilayah Alberta yang kaya dengan minyak akan mengundi sama ada untuk kekal sebagai sebahagian daripada Kanada atau menjadi sebuah negara merdeka dan memulakan proses undang-undang ke arah kemungkinan referendum kemerdekaan. Sekarang, desakan ini berlaku selepas ratusan ribu penduduk Alberta menandatangani petisien didorong oleh rasa kecewa terhadap dasar tenaga, cukai, dan apa yang ramai panggil sebagai campur tangan berlebihan Kerajaan Persekutuan dari Ottawa. Saya sangat setia kepada Alberta dan juga Kanada. Tetapi saya benar-benar percaya negara kita akan menjadi lebih kuat dan makmur apabila kita menghormati hak-hak wilayah dan memberi kuasa kepada mereka untuk mentadbir sendiri dengan campur tangan persekutuan yang minimum. Orang Alberta, bukan Ottawa. Orang Quebec, bukan Ottawa. Dan semua wilayah lain juga mesti diberi kuasa untuk mengawal hala tuju dan masa depan kita sendiri. Pemimpin pemisah berhujah bahawa Alberta menyumbang lebih banyak kepada Kanada berbanding apa yang diterimanya. Dan ada juga yang mencadangkan hubungan yang lebih rapat dengan Amerika Syarikat. Sekarang, persoalan besar. Apa sebenarnya yang sedang terbang di ruang udara tentera terlarang? Soalan itu kini kembali menjadi tumpuan selepas Pentagon telah mengeluarkan satu lagi kumpulan besar fail UFO yang dahulunya diklasifikasikan, termasuk video inframerah yang menunjukkan objek aneh di udara berhampiran pesawat tentera Amerika Syarikat di kawasan yang padat penduduk. Pegawai menegaskan masih tiada bukti kewujudan makhluk asing, tetapi mereka juga mengakui banyak kejadian ini masih belum dapat dijelaskan. Satu laporan yang baru dikeluarkan malah menggambarkan bebola cahaya yang dikatakan mengejar jet pejuang semasa misi ketenteraan. Fail-fail ini adalah sebahagian daripada usaha ketelusan yang diarahkan oleh Presiden Donald Trump yang mengatakan bahawa rakyat Amerika harus membuat keputusan sendiri. Petikannya, apa sebenarnya yang sedang berlaku? Sekarang mari kita beri tumpuan kepada beberapa berita utama dari seluruh dunia yang mungkin Anda terlepas minggu ini. Baiklah, pemimpin China Xi Jinping telah menghabiskan minggu lalu melakukan sesuatu yang sangat jarang dapat dilakukan oleh pemimpin dunia ketika ini, yaitu duduk bersama Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin dalam tempoh beberapa hari sahaja. Dan kini laporan mengatakan bahawa Presiden China itu mungkin akan menuju ke Korea Utara seterusnya untuk satu sidang kemuncak bersama Kim Jong-un yang akan mengukuhkan lagi peranan Beijing di tengah-tengah diplomasi global. Sekarang, masa ini sangat menarik kerana China semakin berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai satu-satunya kuasa besar yang masih boleh berbincang dengan semua pihak. Washington, Moscow, Tehran, Pyongyang, dunia semakin berpecah belah dan tidak menentu. Namun di sebalik simbolisme ini terdapat beberapa persoalan strategik yang sangat nyata di sini. Dan persoalannya ialah berapa banyak pengaruh yang sebenarnya dimiliki oleh China ke atas Korea Utara. Baiklah, bersama kita sekarang ialah Piotr Kursin. Beliau merupakan bekas pegawai PBB dan pakar geopolitik. Sekarang, Xi Jinping telah menjadi tuan rumah kepada Trump dan Putin. Beliau mungkin akan bertemu dengan Kim Jong-un tidak lama lagi. Apakah mesej yang anda rasa China cuba sampaikan dengan meletakkan dirinya di tengah-tengah semua hubungan kuasa global ini? Baiklah, saya gembira dapat bersama anda. Saya rasa sentiasa menarik untuk cuba memahami apa yang sedang bermain di fikiran seseorang seperti Xi Jinping, Putin, Trump. Mereka ini boleh kita panggil sebagai pemimpin kuat. Anda tahu, orang yang mempunyai keupayaan untuk memimpin dalam bentuk kerajaan yang lebih berpusat atau dalam kes Trump, seseorang yang bercita-cita ke arah itu.
Saya rasa bagi Xi Jinping, semuanya banyak berpunca daripada ideanya tentang kebangkitan semula negara, iaitu idea bahawa China perlu mengembalikan kegemilangannya selepas abad penghinaan. Dan Xi Jinping ialah seseorang yang membesar pada zaman Mao Zedong dan lompatan jauh ke hadapan, dan dia melihat China berada dalam fasa yang sangat sukar. Dan saya rasa itu sangat mempengaruhi cara dia dibesarkan. Ayahnya bekerja dalam kerajaan dan beliau merupakan seseorang yang bekerja dengan sangat teliti untuk menegaskan kepentingan China dengan cara yang tidak dilakukan oleh Hu Jintao dan pendahulu-pendahulunya. Dan dalam kes ini, menjadi tuan rumah kepada Putin dan Trump menunjukkan bahawa China boleh bergaul dengan sesiapa sahaja. Saya rasa kita harus sentiasa memberikan sedikit peringatan bahawa pertemuan-pertemuan ini berlaku kerana terdapat kelewatan masing-masing dengan cara mereka sendiri. Tetapi China tidak perlu melakukannya pada masa yang sama. Fakta bahawa Putin dan Xi bertemu dan ia diatur pada 20 Mei yang merupakan tarikh yang membawa maksud saya cintakan awak dalam bahasa Cina adalah satu niat yang sangat disengajakan. Dan saya rasa ini jelas menunjukkan bahawa Xi pernah bergaul dengan Trump tetapi dia sebenarnya mahu berjumpa dengan Putin jika itu masuk akal. Dan saya boleh jamin bahawa kedua-dua mereka sedang membincangkan pengalaman Xi dengan Trump dan bagaimana untuk mengendalikan dia, memanipulasi dia dan sebagainya. Jadi ini sememangnya beberapa minggu yang penting untuk Beijing. Sekarang saya ingin bercakap lebih lanjut mengenai Korea Utara. Korea Utara baru-baru ini telah memindah perlembagaan mereka. Mereka telah membuang sebarang sebutan mengenai penyatuan semula dengan Korea Selatan. Apa maksud isyarat itu kepada Anda dan bagaimana ia akan memberi kesan kepada cara Beijing dan Kim Jong-un boleh melaksanakan jenis pertemuan seperti ini? Ia menarik. Kim Jong-un suka menjadi tumpuan, betul? Kita boleh lihat usahanya untuk menjadi relevan dalam sistem global, dalam komuniti global sebelum ini. Dan memang pelik apabila tiada sebarang sebutan atau pertimbangan tentang Korea Utara memandangkan betapa berpecah belah dan kacau bilau dunia sekarang dengan segala yang berlaku seperti di Iran, Ukraine dan sebagainya. Jadi sudah pasti dalam mesyuarat ini akan menarik untuk melihat bagaimana Kim Jong-un bertindak. Memandangkan perhatian sebelum ini sangat kurang, tumpuan tidak diberikan kepada Korea Utara. Jadi saya rasa itu satu perkara, iaitu hanya untuk melihat bagaimana beliau berkelakuan, itu saja. Tetapi ada sedikit nuansa sebelum saya pergi kepada China secara khusus, iaitu hubungan Rusia-Korea Utara telah menjadi semakin rapat dengan sangat cepat dan mendalam dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Orang Korea Utara sangat terlibat dengan perang Rusia. Orang Rusia telah lama cuba menafikan bahawa perkara ini berlaku. Dan kemudian ia menjadi jelas bahawa 10,000 rakyat Korea Utara sedang membantu. Bukan sahaja dalam erti kata simbolik atau logistik, tetapi secara literal di barisan hadapan. Di Kursk, apabila pihak Ukraine mengambil sebahagian besar wilayah di wilayah itu, oblast Rusia. Jadi intinya di sini ialah China sebenarnya tidak pernah menyukai hubungan ini. Mereka melihat China sebagai kuasa status quo. Ada yang berpendapat bahawa China mendapat manfaat daripada sistem antarabangsa sedia ada, walaupun cuba mengubahnya sedikit untuk melemahkan status hegemonik Amerika Syarikat. Tetapi ia tidak sebegitu melulu atau mengganggu seperti Korea Utara atau Rusia. Jadi, China sebenarnya tidak begitu mengalu-alukan hubungan ini. Jadi apabila berkaitan dengan artikel 2 ini, iaitu bagaimana Korea Utara mentakrifkan wilayah, ia sebenarnya satu perubahan besar dan saya rasa kurang dilaporkan dalam cara Korea Utara melihat penyatuan semula dengan Korea Utara. Dan itu menjadi masalah bagi China kerana China tidak mahu menjadi tumpuan. Ia tidak mahu sebarang gangguan di sempadannya sendiri. China ada isu domestiknya sendiri, tetapi sudah tentu sisa-sisa dari Iran, Rusia dan kesan ekonomi global akibat peristiwa-peristiwa ini yang sedang diusahakan oleh China untuk distabilkan demi kepentingannya sendiri. Tetapi sudah tentu, jika Korea Utara menjadi masalah, maka itu satu lagi sakit kepala untuk Xi Jinping. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Piotr kerana sudi bersama kami dan berkongsi pandangan anda. Sangat menarik. Kita perlu tunggu dan lihat sama ada pertemuan ini benar-benar akan menjadi kenyataan.
Tetapi sekarang kita akan beralih kepada topik yang sangat berbeza. Jika anda telah menangguhkan tempahan percutian musim panas kerana bimbang konflik di Timur Tengah boleh mengganggu penerbangan sekali lagi atau menyebabkan harga tiket melambung tinggi, jangan risau, anda pasti tidak bersendirian. Syarikat penerbangan Eropah kini sedang menghadapi kejutan tenaga utama selepas pertempuran di sekitar Teluk secara efektif mengganggu laluan yang berkaitan dengan Selat Hormuz yang sememangnya merupakan laluan utama untuk bekalan bahan api jet. Kini, harga bahan api hampir 2 kali ganda pada satu ketika dan terdapat kebimbangan sebenar tentang kekurangan di seluruh Eropah. Tetapi Ketua Pegawai Eksekutif EasyJet berkata penumpang tidak perlu panik. Beliau menegaskan penerbangan akan diteruskan seperti yang dirancang musim panas ini. Namun begitu, syarikat penerbangan memberi amaran bahawa para pengembara kini berkelakuan berbeza, menunggu lebih lama untuk membuat tempahan, memerhati harga dengan teliti dan benar-benar cuba memahami sama ada krisis geopolitik ini hanyalah gangguan sementara atau sesuatu yang boleh benar-benar mengubah kos perjalanan untuk beberapa bulan akan datang. Dan saya ingin beralih sekarang kepada ahli ekonomi Alex Con yang bersama kami di studio untuk membantu kami memahami apa maksud sebenar kenaikan harga bahan api dan kebimbangan pengguna ini. Jadi, message yang sangat bercampur-campur di sini. Saya boleh katakan sebagai seseorang yang suka mengembara, sudah tentu saya akan terbang keluar dari Israel. Saya tunggu sehingga saat terakhir untuk membuat tempahan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan berlaku. Tetapi, sudah tentu, itu adalah pengalaman yang berbeza bagi mereka yang berada di luar negara. Syarikat penerbangan mengatakan bahawa tiada kekurangan bahan api serta-merta buat masa ini, tetapi harga bahan api jet masih meningkat. Jadi, berapa banyak tekanan yang anda rasa itu berikan kepada industri penerbangan? Keuntungan, harga tiket. Adakah kita sudah melihat harga tiket meningkat? Sebenarnya ini adalah masa yang memalukan untuk syarikat penerbangan. Seperti yang anda sebutkan, beberapa hub lapangan terbang utama telah ditutup, terutamanya di teluk seperti Dubai dan sebagainya. Beberapa syarikat penerbangan telah muflis. Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air. Jadi kita bercakap tentang sekurang-kurangnya 3 syarikat penerbangan yang telah muflis. Dan seperti yang anda katakan, harga semakin meningkat dan orang ramai benar-benar kecewa. Jadi kenyataan ini tidak perlu diambil terlalu serius kerana bukanlah CEO itu tahu apa yang akan berlaku dari segi politik antara AS dan Iran. Mereka tidak tahu apa yang akan berlaku dengan Selat Hormuz atau perkara-perkara seperti itu. Mereka hanya mahu menenangkan orang ramai berkata, tolong beli tiket awal supaya kami boleh tidur dengan tenang, mengetahui bahawa penerbangan kami akan benar-benar penuh. Perkara yang mereka boleh ambil kira ialah hakikat bahawa ekonomi global sangat agresif. Jadi apabila harga minyak naik, anda tiba-tiba melihat sumber minyak baru, terutamanya Amerika Syarikat, telah menjadi pengekspor utama minyak dan gas. Perkara yang sama berlaku dengan Amerika Selatan dan sebagainya. Jadi kerana minyak di teluk sangat murah, tetapi kerana teluk kini terhad disebabkan oleh Selat Hormuz, anda tiba-tiba melihat minyak yang lebih mahal menjadi lebih kompetitif. Dan itu adalah perkara yang baik kerana secara tiba-tiba, bekalan dapat menetralkan sebahagian masalah yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Jadi saya rasa ini berita baik, tetapi ia harus diterima dengan hati-hati. Anda tahu, kita memang mendengar laporan bahawa orang ramai menempah penerbangan lebih lewat. Seperti yang saya katakan, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya juga pernah melakukannya kerana ketidaktentuan yang berlaku akibat konflik ini. Apakah yang hal ini tunjukkan tentang keyakinan pengguna sekarang? Dan adakah kita melihat syarikat penerbangan, industri secara keseluruhan, sudah mula terjejas? Mereka memang telah terjejas. Banyak syarikat penerbangan telah mengalami kerugian. EasyJet mengalami kerugian. Air France, Qatar Airlines mengalami kerugian besar kerana penerbangan yang dibatalkan. Jadi agak banyak syarikat penerbangan berada dalam keadaan tertekan. Beberapa syarikat penerbangan telah membuat lindung nilai harga minyak yang merupakan perkara penting bagi mereka. Jadi ada syarikat penerbangan yang berpandangan jauh dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Satu lagi masalah ialah nilai dolar yang rendah kerana banyak syarikat penerbangan dibayar dalam dolar dan ini mungkin menjejaskan penyata keuangan mereka bergantung kepada bagaimana mereka membayar minyak atau perkhidmatan lain yang mereka terima. Jadi ia adalah satu persekitaran yang sangat tidak menentu untuk mereka beroperasi. Kadang-kadang ia dipanggil ribut sempurna apabila anda mengalami kekurangan minyak, harga minyak yang mahal dan dolar yang sedang menjunam. Jadi semua ketidaktentuan ini menyebabkan banyak krisis yang perlu ditangani dengan segera. Betul. Tapi saya rasa mereka akan melakukannya dengan baik. Sebahagian daripada mereka malah mempunyai aplikasi perisian khas untuk menangani krisis yang asalnya dibangunkan untuk krisis cuaca, tetapi ia juga boleh digunakan dalam situasi minyak, peperangan dan semua elemen lain.
Baiklah, sekarang saya ingin melihat situasi ekonomi global secara lebih luas, bukan hanya berkaitan penerbangan sahaja. Apakah beberapa industri lain yang paling terjejas akibat konflik sekarang ini, atau bidang-bidang yang perlu pengguna beri perhatian? Maksud saya industri yang memerlukan banyak tenaga. Satu industri baru, seperti industri AI, kerana mereka menggunakan ladang komputer yang besar untuk melakukan semua pemprosesan bagi model bahasa besar. Jadi kita sedang bercakap tentang pusat pengkomputeran berskala besar, menggunakan banyak tenaga. Tenaga sangat mahal dan semakin sukar untuk didapati kebelakangan ini. Jika kita bercakap tentang logistik, kebanyakan pakaian yang kita pakai sekarang dihasilkan di Timur Jauh. Dan akibatnya, rantaian bekalan bagi produk-produk ini, sama ada pakaian, elektronik, kereta dan sebagainya, menjadi terhad seperti yang kita alami semasa pandemik COVID. Dan hasilnya ialah ia telah mengganggu semua rantaian bekalan ini yang bermaksud terdapat inventory besar yang perlu dihantar kemudian. Jadi berlaku kekurangan dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang untuk sesiapa yang mempunyai inventory dan boleh memanfaatkan keadaan itu. Ia merupakan ancaman kepada mereka yang kehabisan produk. Jadi ini adalah industri-industri utama yang akan terjejas oleh perkara itu. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Awak Alex kerana bersama kami. Satu penghormatan, saya rasa kita semua berharap agar akan ada kejelasan sama ada kita boleh pergi bercuti seterusnya dengan harga yang berpatutan atau tidak. Kita layak mendapatkannya, kita layak mendapatkannya, kita layak mendapatkannya. Baiklah, sekarang kita beralih kepada cerita seterusnya di hospital kanak-kanak di seluruh Amerika Syarikat. Anjing fasiliti yang terlatih khas kini menjadi ahli tetap dalam pasukan penjagaan. Mereka membantu pesakit muda menghadapi kesakitan, tekanan, dan ketakutan. Dan Anda pasti ingin melihat ini. Sila lihat. Anjing fasiliti semakin banyak terdapat di hospital kanak-kanak. Bukan sekedar melawat untuk beberapa minit, tetapi bekerja sepenuh masa bersama pasukan klinikal. Di Hospital Kanak-Kanak Mount Sinai Kravis di New York, anjing seperti Ice dan Summer adalah sebahagian daripada program yang direka untuk menjadikan hospital terasa kurang menakutkan bagi pesakit muda. Ini bukan anjing terapi sukarelawan biasa. Mereka adalah anjing fasiliti yang dilatih khas, bekerja sehingga 40 jam seminggu bersama pengendali mereka, dan dibenarkan masuk ke kawasan hospital sensitif, di mana anjing sukarelawan biasanya tidak dibenarkan masuk. Ini sangat berbeza daripada program terapi haiwan peliharaan sukarelawan tradisional. Dalam program sukarelawan, anjing hanya datang selama 1 hingga 3 jam seminggu dan melawat pesakit. Anjing fasiliti kami dilatih sebagai anjing perkhidmatan untuk bekerja khusus di persekitaran hospital. Matlamatnya mudah. Membawa keselesaan, menurunkan tekanan, dan membantu kanak-kanak melalui saat-saat paling sukar dalam rawatan. Bagi setengah pesakit, itu bermakna mempunyai seekor anjing di sisi semasa menjalani prosedur yang menyakitkan atau menakutkan. Bagi yang lain, ia bermakna mencari motivasi untuk bangun dari katil, berjalan-jalan, atau sekadar berasa seperti kanak-kanak semula di tempat yang boleh terasa jauh dari kebiasaan. Pakar berkata program-program ini semakin berkembang di seluruh Amerika Syarikat, dengan hospital-hospital seperti Johns Hopkins, Norton Children's, St. Louis Children's, dan Mount Sinai menggunakan anjing fasiliti sepenuh masa untuk menyokong penjagaan pediatrik. Penyelidik berkata, walaupun interaksi singkat dengan anjing-anjing ini boleh meningkatkan kesejahteraan, mengurangkan tekanan, dan membantu kanak-kanak menghadapi kesakitan. Di Human Animal Bond Lab, University of Arizona, pakar berkata anjing-anjing ini boleh membantu menormalkan persekitaran hospital, mempersiapkan kanak-kanak untuk prosedur, dan menyokong pemulihan. Mereka juga mendapat cuti bergaji seperti pengendali mereka. Jadi, mereka bercuti bersama pengendali mereka. Apabila mereka tidak bekerja, mereka berada di rumah bersama pengendali utama mereka, dan mereka hanya menjadi anjing biasa. Vest akan ditanggalkan, dan mereka hanya menjadi haiwan peliharaan apabila mereka tidak berada di tempat kerja. Bagi keluarga yang menghadapi tempo tinggal di hospital yang lama, sokongan itu boleh meninggalkan kesan yang berkekalan. Kaki Tangan Hospital berkata sesetengah kanak-kanak membentuk hubungan yang mendalam dengan anjing-anjing tersebut. Dan bagi pesakit yang menjalani rawatan paling sukar, detik-detik keselesaan itu boleh membawa perubahan besar. Sungguh menakjubkan. Tiada yang sebanding dengan anjing. Baiklah, kita beralih ke cerita seterusnya. Selama beberapa dekad, kepimpinan komunis Kuba telah bertahan daripada tekanan Amerika melalui sekatan, pengasingan, dan sokongan daripada sekutu seperti Rusia dan China. Tetapi kini pentadbiran Trump membawa perkara ini ke tahap yang lain. Sebuah mahkamah AS telah mendakwa bekas pemimpin Kuba, Raul Castro, atas tuduhan membunuh berhubung insiden menembak jatuh 2 pesawat awam yang diterbangkan oleh kumpulan pembangkang Kuba Amerika pada tahun 1996. Insiden itu telah meragut nyawa 4 orang dan masih menjadi isu yang sangat emosional bagi komuniti warga Kuba dalam buangan di Florida.
Tindakan ini sudah pun mencetuskan reaksi global yang tajam, dengan Moskow dan Beijing menuduh Washington menggunakan taktik ugutan dan malah seakan-akan mempertimbangkan taktik penukaran rejim. Dan ini berlaku ketika Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan baharu ke atas negara itu yang pada dasarnya telah mewujudkan sekatan menyeluruh terhadap penghantaran minyak ke Cuba yang memburukkan lagi krisis bahan api di sana serta menyebabkan gangguan bekalan elektrik yang berpanjangan dan kekurangan makanan. Bersama kita sekarang ialah John Kavalak. Beliau ialah Presiden Majlis Perdagangan dan Ekonomi AS Cuba yang berpangkalan di New York. Pertama sekali, sejauh mana pentingnya dakwaan terhadap Raul Castro ini menurut Anda? Adakah ini lebih bersifat simbolik atau adakah ia benar-benar boleh membuka jalan kepada tindakan Areki Asikar yang lebih agresif terhadap Cuba? Dan bagaimana rupa tindakan itu menurut Anda? Ia sebenarnya gabungan kedua-dua perkara yang anda sebutkan. Ia sekadar untuk pertunjukan. Ia bersifat simbolik. Raul Castro tidak akan pernah melihat bahagian dalam penjara syarikat. Dia tidak akan sekali-kali diarak di hadapan media sebagai suspek. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhirnya. Dia akan berumur 95 tahun pada bulan Jun. Dia akan menghabiskan hari-hari terakhirnya, tahun-tahun terakhirnya di Cuba. Dia akan meninggal di Cuba. Dia akan dikebumikan di Cuba. Tetapi secara simbolik, Presiden Trump boleh mengatakan bahawa ini berlaku pada tahun 1956 di bawah Bill Clinton, seorang Demokrat. Selepas itu, tiada apa-apa berlaku semasa George Bush, seorang Republikan, kemudian Obama, seorang Demokrat, kemudian Biden, seorang Demokrat, dan kini Trump. Jadi, Presiden Trump sangat fokus sepanjang penggal pertamanya dan penggal keduanya sentiasa sama ada melakukan apa yang pendahulunya tidak lakukan atau membatalkan apa yang mereka lakukan. Atau dalam kes beliau, mereka lemah, mereka bodoh, mereka dungu dan beliau akan melakukan sesuatu. Jadi, sifat performatif, simbolisme, terutamanya bagi orang di Florida Selatan adalah sangat penting. Untuk bahagian kedua anda, iaitu adakah ini berpotensi membawa kepada lebih banyak sama ada sekatan atau tindakan oleh pentadbiran? Jawapannya adalah ya. Adakah saya percaya Amerika Syarikat akan cuba secara ketenteraan untuk menangkap Raul Castro seperti yang mereka lakukan pada Januari terhadap Nicolas Maduro? Tidak. Tetapi ia adalah simbolisme, ia adalah persepsi. Ia kelakar. Apa yang membuatkan awak begitu pasti tentang itu? Jelas sekali, tiada sebarang jangkaan bahawa Maduro akan ditangkap oleh pasukan Amerika. Apa yang membezakan Raul Castro pada ketika ini? Salah satu sebabnya ialah Nicolas Maduro merupakan presiden yang sedang memerintah Venezuela. Dan sekali lagi, pada masa itu, Presiden Trump memberi tumpuan kepada persepsi. Nicolas Maduro adalah Venezuela. Venezuela adalah Nicolas Maduro. Dia bertubuh besar, gerak-gerinya sangat ekspresif, dia memakai pakaian yang menarik, dan dia seolah-olah watak dalam buku komik, tetapi dia adalah orang yang memimpin Venezuela. Jadi Presiden menghabiskan berbulan-bulan membina armada di luar pantai Venezuela, masuk, menangkapnya, dan sekarang dia berada di pusat tahanan di New York. Raul Castro bukan ketua negara semasa. Dia telah bersara pada tahun 2016. Dia, seperti yang anda tahu, bekas Menteri Pertahanan tetapi dia sudah bersara. Sekarang, naratifnya ialah ia tidak penting sama ada dia sudah bersara atau tidak. Dia masih berkuasa. Dia masih mengawal negara. Keluarganya mengawal negara. Tetapi realitinya ialah untuk pergi dan menangkap seorang lelaki berumur 95 tahun yang bukan ketua negara atau ketua kerajaan kerana sesuatu yang berlaku 30 tahun lalu. Ia memerlukan banyak sumber. Dan persoalannya ialah di Venezuela, Presiden Trump berkata, kita akan dapatkan minyak itu. Betul. Di Kuba, ia pada dasarnya adalah kebangkrapan politik anda akan dapatkan hutang itu. Jadi saya rasa itu diambil kira dalam pertimbangan itu. John, soalan terakhir yang saya ingin tanya kepada anda ialah sama ada anda fikir Trump risau atau tidak tentang krisis migran jika Cuba runtuh sepenuhnya akibat blokade Amerika Serikat dan sekatan yang kita lihat selama ini? Langsung tidak. Dan sebabnya ialah Presiden ini melihat immigration sebagai satu senjata dan dia bersedia untuk menggunakan apa sahaja dalam aset ketenteraan AS termasuk tentera laut AS, pengawal pantai AS.
Jadi jika kerajaan cuba sama ada secara sengaja atau akibat daripada dasar semasa kerajaan cuba dan sekatan serta sekatan tambahan oleh Presiden Trump, Jika mula berlaku satu lagi seperti penghijrahan Bot Mariel pada tahun 1992 atau krisis Basara semasa zaman Bush, bahawa Presiden ini akan menghantar tentera laut dan pengawal pantai ke Selat Florida dan mereka akan menghalau semuanya kembali. Jadi kerajaan cuba tidak mempunyai itu sebagai satu alat dan bagi Presiden Trump ia seolah-olah seperti kryptonite. Anda tahu, dia akan berkata, anda tahu seperti cabaran, cubalah kalau berani. Anda tahu, teruskan dan cuba kerana saya akan tunjukkan semua rakaman langsung yang menunjukkan kita mengarahkan orang berpatah balik. Ia tidak kira dari mana mereka datang. Jika mereka tidak berada di sini secara sah, mereka tidak akan dibenarkan masuk, tidak kira apa yang berlaku. Jadi, ia bukan satu alat yang boleh digunakan oleh kerajaan cuba sebagai senjata. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda, John, kerana sudi bersama kami. Sangat menarik mendengar pandangan anda. Malangnya, kita perlu beralih ke cerita seterusnya. Dan ia adalah satu cerita yang agak pelik. Seekor kerbau albino yang jarang ditemui dan digelar Donald Trump telah menjadi tarikan tular yang tidak dijangka di Bangladesh menjelang Hari Raya Aidiladha. Mari lihat. Seekor kerbau albino yang jarang ditemui dengan gelaran yang sangat dikenali telah menjadi bintang yang tidak dijangka di Bangladesh. Menjelang Hari Raya Aidiladha, orang ramai berkumpul berhampiran Dhaka untuk melihat haiwan seberat hampir 700 kg itu yang dikenali secara tempatan sebagai Donald Trump. Sebabnya? Badan yang pucat, hidung yang kemerahan, dan terutamanya jambul rambut perang panjang yang terjuntai di dahinya. Rupa itu, kata ramai pengunjung, mengingatkan mereka kepada gaya rambut ikonik Presiden Amerika Syarikat itu. Sebenarnya, kerbau saya yang tular itu bernama Donald Trump. Saya beli 10 bulan lalu dari pasar ternakan. Adik saya yang memberikan nama itu kerana rambutnya. Ia menjadi tular dan ramai orang datang untuk melihatnya. Adik lelaki saya. Kerbau albino dianggap jarang ditemui di Bangladesh, di mana kebanyakan kerbau berkulit gelap. Itu membuat haiwan ini lebih menonjol di antara ribuan lembu yang sedang disediakan untuk Hari Raya Aidiladha. Dan apabila gambar kerbau itu tersebar dalam talian, orang ramai juga semakin ramai menjadikan haiwan korban itu sebagai selebriti viral tempatan. Itu suaminya. Ini adalah nama simbolik. Sebenarnya, tidak pernah boleh ada perbandingan antara manusia dan haiwan. Ia hanyalah nama simbolik dan kami berikannya kerana kasih sayang dan rasa sayang. Kerbau itu akhirnya dijual mengikut berat hidup pada harga 550 taka Bangladesh setiap kilogram, kira-kira $4.50. Bagi ramai yang datang untuk melihatnya, tarikan bukan sahaja kerana keunikannya, tetapi juga gabungan pelik antara politik, budaya pop dan tradisi perayaan. Semuanya digabungkan dalam seekor kerbau yang sangat luar biasa ini. Saya kena akui, dia memang kerbau yang sangat comel dan saya suka gaya rambutnya. Dia memang ada keistimewaan tersendiri. Baiklah kawan-kawan, itu sahaja untuk Global Eye buat masa ini. Saya Natasha Kirzik. Terima kasih kerana bersama kami. Kita jumpa lagi minggu depan dan semoga hari anda indah.